Bismillah. 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 Surah 279 Surah An-Nahl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحظون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أن
إنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama kita merafa'kan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan kita ruang dan waktu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati pengurusi masjid, timbalan pengurusi, tuan-tuan EJK, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para muallim, muallimah, da'in, ustaz-ustazah, tuan-tuan guru, para tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu ayah yang dikasihi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut pada awal tadi, kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah masih lagi memberikan kita waktu dan juga ruang dan waktu ini terus kita melakukan istiqamah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekian lama tidak bertemu dengan tuan-tuan, hampir 3 bulan lebih. Yang itu nak sebut buat tuan-tuan, ujian yang Allah Subhanahu wa taala bagi yang kita. Sama ada kita nak terus menjadi orang yang bersyukur kepada Allah atas ujian, ataupun kita menjadi orang yang kufur atas ujian yang Allah bagi. Yang tersebutkan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi ujian kepada kita manusia ni yang kita hidup. Sebab apa? Sebab itu dah dinukirkan dalam Al-Quran cukup lama. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat yang kita baca selalu tapi kita tak tahu makna. Allah kata Allah jadikan hidup mati ni, mati dan juga hidup ni ahsan amal. Amalan siapa yang paling elok? Arti nak abang bertonton, kita tidak akan berhenti daripada menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ujian tu menyebabkan kita lagi banyak bersyukur kepada Allah, ataupun ujian itu menjadikan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian bukan kata benda yang susah, benda yang senang juga ujian. Kan? Orang yang ada duit, orang yang kaya, ujian tak tuan-tuan? Ujian. Ujian. Orang yang mudah, orang yang senang, ujian tak? Ujian juga tuan-tuan. Orang yang susah lagi lah, kan? Maka mudah-mudahan atas ujian yang Allah beri atas kita ini menjadikan kita
la'allakum tattaqun, di kalangan orang-orang yang bertakwa insya-Allah. Baik, kita nak sambung pada pengajian tafsir kita surah Yusuf. Lah kita berhenti pada ayat 56. 54. Ha? 54 kan 56. 56 ah. 56. 54. Kita ambil 65 lah. Boleh. 55 pada muka surat 242. Okey. Teh. Juzuk yang ke-13. Siapa nak ambil Quran, tafadhal mashkur. Baik, pada ayat yang ke-55, mungkin nak baca, mungkin tak apa, kita ulang boleh insya-Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala ja'alni ala qaza'il ard inni hafizun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-55 surah Yusuf, Allah merakam kata-kata baginda Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Apa kata Nabi Allah Yusuf? Qala ja'alni, jadikan diri aku ni, kata Nabi Allah Yusuf alaihi salam, ala qaza'inil ard, penjaga ataupun bahasa mudah kita ni menteri ya, lebih kurang gitu. Qaza'inil ard, di bumi ni. Ard ni maksudnya bumi, tapi bumi di sini pula kita tengok dalam buah. Inni hafizun alim, kata Nabi Allah Yusuf alaihi salam, inni, sesungguhnya aku ni, sesungguhnya hafizun alim, aku ni di kalangan orang yang hafiz. Hafiz ni apa? Orang yang memelihara, orang yang pandai, kan? Alim, orang yang mengetahui. Hafizun alim, orang yang memelihara, orang yang diberikan kefakihan. Azimun hafizun alim, kata Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Baik, kalau kita tengok pada ayat ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala merakam kata-kata Nabi Allah Yusuf alaihi salam atas mana? Atas pertanyaan daripada raja. Ya, daripada raja. Sebelum ayat yang kita baca ni tentang peristiwa daripada ru'ya, mimpi raja tu sendiri. Mimpi raja tu, maka ditafsirkan oleh baginda Nabi Allah Yusuf alaihi salam bahawa akan kedatangan satu musim yang cukup panas selama berapa tahun? Sab'atun syidan, 7 tahun musim panas. Habis musim panas dia main musim subur, 7 tahun juga. Maka dalam hal yang begitu menyebabkan raja ni rasa takut. Sebab apa? Sebab risaulah tentang benda yang akan berlaku. Maka di sinilah raja tanya kepada Nabi Allah Yusuf AS, abang macam mana ni? Dan pada ayat yang sebelum itu kita dah baca, Nabi Allah Yusuf memberikan strategi ataupun kita sebut rancangan ekonomi, kan? Rancangan ekonomi kepada negara ketika ini. Untuk buat apa? Kalau kita tengok ayat belakang tu, Nabi Allah Yusuf pesan kepada raja dalam tempoh ketika mana sebelum datang musim kemarau, dia memang musim subur dulu. Dia memang musim subur dulu 7 tahun. Dalam musim subur tu buat macam mana? Tanamlah berapa banyak pun gandum. Makan asasi dia pun gandum kan? Gandum, tanamlah banyak-banyak pun. Jangan duk kira musim. Lagi boleh tanam. Nek tu kan? Kemudian buat apa lah? Habis gandum tu masuk, jangan ambil gandum saja. Pukul ataupun potong tangkai, simpan dengan tangkai-tangkai sekali. Simpan dengan tangkai-tangkai. Jangan rehat-rehat. 7 tahun tu komplit buat benda tu kan. Sebab apa? Sebab nanti kan kedatangan musim kemarau kita sebut tadi 7 tahun juga. Maka tentulah mereka akan makan balik apa yang mereka simpan. Nah, siapa yang ajak Nabi Allah Yusuf AS? Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab itu sifat Nabi, sidiq, amanah, tabligh, fatanah, bijaksana. Dan maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Allah Yusuf ini akan hal yang begini. Tang ni juga kita boleh ambil konsep apa tentang Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata untuk menyeru kepada jalan dakwah semata-mata. Nah, Nabi ini diutuskan atau kita sebut Rasul ni, Nabi dan Rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata jom pergi sembahyang, jom lengak kuliah. Tak. Artinya Nabi ni dibawa sekali perjalanan dunia dan juga perjalanan
akhirat. Tu kena faham. Yang itulah konsep Islam. Itulah konsep Islam. Maksudnya Islam ni bukannya satu agama yang nak cerita habis mayang balik tak kan. Islam dia menyuruh, dia komplit. Bila kita faham tentang tu, apa kita tengok, rupanya gini. Kalau kita ambil baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjalanan dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sama. Hijrah Nabi daripada Makkahul Mukarramah ke Yathrib ataupun ke Madinah Al-Munawwarah. Adakah Nabi duduk saja? Tak. Nabi atok strategi di Madinah. Dilantik beliau menjadi pimpinan ketika itu. Nabi dilantik dan Nabi atok strategi sampai Madinah menjadi satu negara yang cukup hebat, yang pesat. Asalnya tak ada apa-apa, kan? Jadi pesat, jadi hebat. Dan dari situ orang kenal Islam ni. Nak apa tuan-tuan? Ini yang kata Islam ni. Ini yang kita kata utusan Nabi dan juga Rasul ini bukan datang semata-mata nak bawa kepada akhirat. Dunia pun dia cerita untuk berikan kebahagiaan di akhirat. Maka ini tugas Nabi ni. Kan, ini tugas dia ni. Maka bila mana dia raja tanya, maka dia sebut, inni hafizun alim. Lantik aku ni jadi pembandaraan negeri ni. Maksudnya apa? Menteri yang menjaga pembandaraan negara. Bandaraan ni maksudnya apa tuan-tuan? Harta, kan? Ala bahasa kita punya apa? Menteri apa? Menteri Kewangan lah, kan? Menteri Kewangan ni. Arti nak apa? Al-Quran dah habaq dengan kita. Menteri Kewangan kena bagi orang yang betul-betul. No. Menteri Kewangan ni kena bagi orang betul-betul. Mana Ustaz ni ayat kita baca ni? Bukan saya baca ayat kau. Kan? Memang Ustaz tak tulis pun Menteri Kewangan. Memang tak tulis. Tapi bagi faham, dia cakap menjaga pembandaraan negara maksudnya apa? Jaga apa yang duduk dalam negara tu. Ada harta, ada aset, ada ni semua kerja Menteri Kewangan. Dia duduk atok pun ni. Maksudnya kena lantik orang yang betul-betul. Sebab tu ayat belakang disebut, inni hafizun alim. Aku ni orang yang mengetahui. Ada pula persoalan, Ustaz, takkan kita nak pergi minta jawatan? Nak nampak? Dia main soalan tu pula. Kan? Memang kita tahu, tapi takkan kita nak minta jawatan? Bukan erti kita gitu. Kena fahamlah kita dengan Nabi ni berbeza. Kan? Tugas Nabi begitu. Adakah Nabi Allah Yusuf alaihi salam minta jawatan kerana dia nak jawatan? Tak, tuan-tuan. Ini juga arahan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia suka-suka sonok-sonok. Tak. Arti nak apa? Itu Nabi. Itu dia Nabi. Kita tak boleh gitu. Kita tak boleh gitu. Walaupun kita ni di kalangan orang yang hebat. Kan, macam ni mudah tentang macam ni lah. Kita duduk dalam masjid. Kan, ada lantikan imam, Bilal, contoh gitu kan. Walaupun kita ni orang yang mengetahui, yang alim, kan, kita tak boleh nak angkat dia kita. Nanti aku imam, aku baca sedap daripada hang. Tak boleh itu. Itu bukan sikap dia. Kan? Dalam hal yang begini, kita walaupun kita boleh, tapi ikut mana pun kita kena ada persetujuan daripada yang lain. Sebab tu ada kriteria yang tertentu. Lantikan imam, kriteria macam mana? Kan? Bilal, kriteria dia macam mana? Kan, dia punya ni lah SOP lah punya SOP kan. SOP dia tu macam mana? Bukan bodoh-bodoh pergi lantik orang jadi imam. Kan? Tengok dia ni menyanyi boleh, mesti dia mengaji boleh. Tak ada boleh tuan-tuan. Kan? Dia beza. Orang yang boleh mengaji, dia boleh menyanyi. Kan? Tapi orang boleh menyanyi, belum tentu dia boleh mengaji. Dia lain tu. Sungguh tuan-tuan. Kan? So nak sebut apa? Kena bagi dia mengaji lah. Dia mengaji betul apa semua, tajwid cantik apa semua, baru kita lantik dia jadi imam. Maksudnya apa? Itu pun tak habis lagi. Kan, tengok dia ni okey tak okey, boleh tak boleh dan sebagainya. Itu nak lantik jawatan imam. Ingat senang jadi imam tuan-tuan. Susah oh. Siapa kata imam senang? Siapa kata jadi imam senang? Susah. Kan, sebab apa? Nak mikul tanggungjawab. Nak bawa jemaah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil. Apa yang berlaku dalam ketika solat, kan? Kesilapan apa semua dia tanggung siapa? Imam. Tak mati tu imam tu. Kan, semua nak tanggung. Bagi imam tak jawatan lah. Nampak pun tuan-tuan teruk. Kan, susah. Itu baru imam. Bahkan jawatan yang macam ni, yang kata menjaga pemerintahan negara jadi Menteri Kewangan ni bukan satu kerja yang mudah. Susah.
Hanya orang yang alim, orang yang mengetahui saja boleh kita layak bagi dia, lantik bagi dia. Jadi dia tak boleh tak solat bagi. Sebab apa? Sebab benda ni bukan benda yang sikit, dan benda bukan benda yang main-main. Dia akan bawa balik kecelakaan kepada rakyat nanti. Ini dia sebut kan. Maka dia katakan, maka Nabi Allah Yusuf minta supaya raja melantiknya menjadi pegawai negeri. Dalam hal menguruskan pembekalan makanan dan juga harta kekayaan meliputi seluruh negeri yang kata ardi tu. Kan bumi tu dah di Mesir. Di Mesir. Adakah Nabi Allah Yusuf orang Mesir? Tak, Nabi Allah Yusuf bukan orang Mesir. Dia asal daripada mana? Palestin. Palestin. Nabi Allah Yaqub duduk di Palestin ketika ini, dan dia pun daripada Palestin. Dia bukan asal orang Mesir. Kan? Maka minta dia minta untuk jadi pemerintah. Maka akan hal juga mengakui akan ia seorang yang ahlinya. Nak disebut kan? Pandai ia akan perkara untuk merancangkan pembangunan negara dan menjaga pentadbirannya, serta mengerti cara-cara berbuat peraturan dan undang-undang yang mendatangkan kesejahteraan ke seluruh rakyat. Apa bukti dia? Pada ayat belakang dia bagi cadangan. Kan dia bagi cadangan. Itu kepandaian dia. Yang ketika itu, tu kita sebut ni. Yang ketika itu raja tanya orang lain tuan-tuan sebelum jumpa dengan Nabi Allah Yusuf. Raja tanya orang lain tu, kalau ayat belakang dia baca, sebelum Nabi Allah Yusuf ditanya tentang tafsir mimpi, kan raja panggil siapa? Raja panggil siapa? Menteri dia. Menteri dia, tok nujum dia, tok pawang, semua dia panggil. Tanya tentang takbir mimpi tu, apa nak buat? Apa jawapan dia? Depa bukan orang yang alimun, depa tidak mengetahui. Dan jawapan depa pada ayat tu Allah rakam juga. Depa sebut apa? Apa yang tuanku mimpi dia orang makna. Apa tuanku mimpi ni benda mengarut, benda yang tak masuk akal. Siapa yang kata ni? Itu orang kanan dia. Menteri-menteri kanan dia tu, dengan tok pawang dia, dengan tu segala. Tak ada jawapan. Artinya depa bukan alimun. Bila ditanya kepada Nabi Allah Yusuf AS, Nabi Allah Yusuf dapat jawab tak? Ya, dapat jawab makna mimpi dan juga bagi tafsiran, juga memberi solusi. Bagi tahu cara-cara. Buat sekian, buat sekian, buat sekian, buat sekian. Dan raja pun terima. Raja pun terima sebab apa? Itu cadangan yang belum diusurkan oleh siapa-siapa, tapi Nabi Allah Yusuf dah usurkan benda tu. Artinya dia memang alimun, dia orang yang mengetahui. Baik, kemudian itu ayat yang tadi. Kemudian ayat yang ke-56 kata Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard yatabawwa'u minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudihu ajral muhsinin, kata Allah. Kata Allah ayat yang ke-56 ni, dan demikian wa kadzalika, dan demikian kata Allah, makanna li Yusuf. Makan ni kalau ikut makna dia bawa tempat kan. Di sini makna dia apa? Makanna, kami naikkan, kami angkat kedudukan li Yusuf, Nabi Allah Yusuf AS ketika ini, fil ardi, atas muka bumi ni, kata Allah, yatabawwa'u minha, dan dia boleh duduk ataupun tinggal haitsu yasha, di mana yang dia suka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia nak duduk mana suka dia. Kemudian kata Allah lagi, bi rahmatina man nasya, dan Allah Subhanahu wa taala akan melimpah atau kami berikan, limpahkan rahmat man nasya pada siapa yang kami nak, pada siapa yang kami suka, gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Wala nudihu ajral muhsinin, kata Allah. Dan yang penting ni ayat terakhir kata Allah, wala nudihu ajral muhsinin, Allah takkan sia-siakan pahala orang-orang yang berbuat muhsin, orang yang buat baik. Baik, yang pertama kita tengok pada ayat wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard. Allah naikkan kedudukan Nabi Allah Yusuf AS. Sebab apa Allah sebut itu tuan-tuan? Sebab kita tahu Nabi Allah Yusuf AS sebelum ni diuji dengan ujian yang cukup dahsyat. Kan? Ujian yang Allah limpahkan kepada Nabi Allah Yusuf AS bukan satu ujian yang biasa-biasa tuan-tuan. Ujian yang cukup dahsyat, yang kalau kita berada di tempat beliau pun belum tentu kita boleh duduk macam dia. Macam mana? Yang pertama, kalau kita tengok sirah daripada awal yang kita baca dulu,
awal ketika mana Nabi Allah Yusuf berumur sekitar 9 tahun. Ada riwayat lain sebut 12 tahun. Apa yang berlaku? Tak suka dan didengki oleh adik-beradik dia sendiri. Kalau dengki tu lain cerita, dengki tak buat apa tak apa. Apa yang berlaku? Dilempar beliau dalam jubni wal bukh, dalam pergi buta. Dilempar ke tu kan? Lempak dengan bagi makanan tak ada, bahkan bajunya dicabut. Kan kita baca kan ayat mula-mula tu kan. Bajunya dicabut. Apa bukti dia? Ayat lepas tu. Dia buat apa? Qamisuhu bidamin kadhib. Dia bawa main baju bukti kepada ayah dia Nabi Allah Yaqub alaihi salam, bidamin kadhib. Baju yang dilumuri darah yang kadhib, palsu. Darah apa tu? Darah kambing biri-biri. Anak kambing dia potong buang. Darah tepi bulu mok kat baju. Kan? Itulah satu ujian ketika umurnya berapa? 9 tahun. Tak cukup dengan tu tuan-tuan. Dikutip, diambil oleh mufassir, orang yang lalu tu. Ambil dia. Setengah riwayat kata memang perancangan daripada adik-beradik dia sendiri pergi jual dia kepada mufassir ni. Orang yang lalu ni, musafir ni. Maka musafir tu ambil dia. Ambil buat apa? Bawa pergi Mesir. Ni yang duduk daripada Mesir ni. Adakah ambil pergi belah ada tuan-tuan? Pergi jual pula. Kan? 50 dirham, 60 dirham. Kan? Jual pula dalam jumlah yang paling murah. Allahu akbar tuan-tuan. Susah ujian ni Nabi Allah Yusuf ni. Pembesar pula duduk dan bukan keluarga dia. Sedangkan ada ayah tak ada. Ada abang tak ambil tahu. Itu kalau kita macam mana tuan-tuan? Boleh tak? Kita pun susah. Kalau kita kena ujian macam tu, Allahu akbar. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala ketika ni sebut terang-terang, wa kadzalika makanna li Yusuf fil ard. Kami naikkan kedudukan Nabi Allah Yusuf. Sebab apa? Bukan naik saja dah. Sebab sebelum tu dia dah kena ujian dah. Sama juga dengan kita tuan-tuan. Kita takkan senang terus-terus. Takkan senang, kita susah juga tuan-tuan. Start kita lahir kan, kita lahir daripada perut mak kita ataupun daripada rahim ibu kita. Kita takkan terus boleh bercakap, takkan terus boleh berlari, takkan terus boleh berjalan. Tak boleh. Kita menangis tuan-tuan. Dan orang pun tak tahu menangis sebab apa. Kan? Tak ada lagi baby keluar daripada perut dia boleh berjalan. Tak ada. Kan? Tak ada. Kau siapa ni yang gitu? Dia masuk buku rekod, keluar boleh berjalan, boleh lari, boleh bercakap, boleh gelak. Tak ada tuan-tuan. Kita melalui proses yang sama. Susah lu. Susah boleh berjalan, boleh berlari kan. Semua juga dalam kehidupan kita, lepas kita dah akhir balik dan sebagainya, melalui pasar-pasar kehidupan, kesusahan kita. Kan? Orang baru kahwin susah dan sekian-sekian. Ujian dia, ada anak, ujian anak dia macam mana susah jaga anak bagi yang besar dan sebagainya. Ni Covid ni kita hari ni tuan-tuan, berapa ramai orang yang tak ada kerja dan sebagainya. Bukan orang lain, saya sendiri terkesan sebab full time buat kuliah. Kan? Pergi masjid tuan-tuan ni bagi. Alhamdulillah. Saya terima kasih banyak-banyak. Kan? Di antara masjid yang paling terbaik saya sebut lah. Kan? Memahami situasi ustaz-ustaz yang memang full time buat kuliah ni. Alhamdulillah. Kan? Kurang-kurang meringankan beban. Kan? Itu yang kita nak. Sebab apa? Sebab yang ni kata ujian ni, semua orang terkena ujian ni tuan-tuan. Maka dah kena ujian, baru Tuhan bagi benda senang. Kan? Main susah, baru dia main senang. Sama kita duduk atas dunia. Duduk atas dunia ni susah tuan-tuan. Susah. Nak jaga amal, nak jaga iman kita, nak jaga ibadah kita, bukan senang, susah. Kita nak jadi orang yang hari-hari jaga semua pandangan mata daripada tengok maksiat, susah. Tambah-tambah siapa yang duduk kat belakang tu, yang lampu-lampu tu, apa? Situ pun kesama pergi apa? Dia sama kan? Baik. Kan? Pelancong duduk dalam masuk tu kan? Kan? Pelancong macam juga. Kan? Balik-balik pergi masjid, tengok pelancong pakai skirt. Takkan tutup mata buat motor. Kan? Dah ternembak dah kan? Kau macam mana kan? Takkan nak buatan tu dilarang pakai baju seksi. Tak boleh tuan-tuan. Nak abang kita nak istiqamah jaga, bukan senang tuan-tuan kita ni. Susah tak? Susah atas dunia ni. Kan? Tapi tak apalah. Tu kata susah atas dunia tak apa tuan-tuan. Sebab kita bukan nak duduk lama pun. Kita ni bukan duduk lama, jangan nak pasan kita ni duduk lama tuan-tuan. Bila-bila waktunya Allah Subhanahu wa taala boleh ambil dah. Kan?
Nabi sebut apa tuan-tuan? Umat aku, Nabi kata umur berapa? 60 sampai 70 lah kan, 60 wa 70 kan, 60 sampai 70 lah. Sehingga itu saja umur kita ni tuan-tuan. Umat aku kata Nabi SAW tu lebih tu Isra Allah nak bagi tu, tapi kita tak ingat lagi, tak tahu kan. Umur 70 tahun tak ingat masjid lagi. Hari tu time masjid tutup, dia lah orang yang paling ingat. Kepala otak lah apa JK ni, apa masjid pun orang ujian dah buka masjid mayang main tajuk ke apa. Tu dia tuan-tuan, kemas. Bila masjid dah boleh buka, haram tak main tengok. Senyap, silent tu Bila JK masjid banyak ni, apa jiwa tak main tau. Kita tak ada, sibuk. Susah habis masjid kita, susah. SOP banyak. Oh tuan-tuan, SOP banyak kita. Nak kena bawa sejadah, nak kena bawa statement cek suhu. Habis tu hampir pasal apa? Pergi pasal apa kan? Cek tak cek suhu tuan-tuan? Sama je kan? Tiap sama je. Nak cerita SOP, mana-mana SOP pada kan? Tapi yang kata alasan kita tu umur awal 60 tahun 70 tahun tak ada asal. Aduh tuan abang kan, mau covid pergi kenal kat dia baru dia tahu kan. Betul kita ni tuan-tuan, umur tak panjang, jadinya memang Allah bagi ujian. Biar kita susah sat atas dunia, senang di akhirat kan. Maka ni Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, yang dok bawa cerita Nabi Allah Yusuf ni apa? Nabi Allah Yusuf susah dulu baru dia senang. Baru Allah angkat kedudukan dia. Walaupun dia ni adalah Nabi dah. Dia Nabi dah tuan-tuan. Mana tuan? Jadi Nabi dah. Artinya syurga tu dia duk ada nama dia dah. Memang tetap dah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala sebab dia Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul tu pun kena ujian Allah. Lagi teruk pada kita. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan bila kena ujian, kita kata apa? Saya ni ustaz, macam-macam saya buat dah. Sedekah saya sedekah, zakat saya buat keluar, mayang saya tak tinggal, tajuk ni saya buat. Tu dia tuan-tuan. Tapi ujian Tuhan bagi macam-macam. Teruk lah saya buat. Kalau Tuhan tak sayang saya, tak nampak saya ke apa? Tu dia kita tuan-tuan. Nabi yang kata Rasul ni pun dah dijamin syurga pun Allah masih bagi ujian atas dia tuan-tuan. Yang kata sebab apa? Sebab dia juga manusia. Sebab tu dalam keadaan ni Allah uji dia, dan hari ni pada ayat kita baca ni Allah angkat kedudukan dia. Sya Allah offer, Allah sebut apa? Yatabawu minha haythu yasha. Dia nak pergi duduk mana pun suka hati dah. Mana lagi tu lah kan. Nak abang apa? Betapa mudahnya urusan dia lepas diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ni nak abang ayat Quran. Allah sebut tentang tu satu kisah Nabi Allah Yusuf, tentang cerita Nabi Allah Yusuf, Allah angkat kedudukan dia. Kemudian pada ayat yang sama, birahmatina man nasya. Sebut kan? Allah bagi rahmat, kata Allah Subhanahu wa taala, man nasya. Man nasya maksudnya apa? Siapa-siapa. Siapa? Awal tadi Allah cerita tentang Nabi Allah Yusuf. Sebab dia Nabi. Birahmatina, dan kata Allah kami bagi pula rahmat pada siapa-siapa man nasya, yang kami kendaki. Artinya apa? Kita ada chance. Kita ni walaupun kita bukan Nabi, tapi kita masih ada chance. Sebab apa? Ni yang nombor 2 Allah sebut ni. Man nasya, birahmatina man nasya. Allah bagi rahmat pada siapa-siapa yang Allah kendaki. Maksudnya apa? Jadi walaupun bukan Nabi, walaupun bukan Rasul, tapi buat kerja, buat hidup atas dunia, buat amal ibadah lillahi ta'ala, buat kerja betul-betul. Apa lagi tuan-tuan, sentiasa baik dengan orang, hablum minallah wa hablum minannas, jaga hubungan Allah, jaga hubungan manusia, dia juga akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa birahmatina. Artinya nak abang kita pun ada chance untuk menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wala nudhihu ajral muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan pahala kepada orang yang berbuat kebaikan, kata Allah. Kan? Yang di mana Allah Subhanahu wa taala kata Allah, kami tak akan sia-siakan pahala orang yang membuat kebaikan disebabkan mereka tahu apa? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa tuan-tuan, kita buat benda yang baik walaupun orang tak nampak, walaupun manusia tak nampak, tapi benda tu baik kita buat, itu juga akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mana bukti yang ayat ni sebut? Allah takkan sia-siakan.
Sebab tu buatlah kebaikan di mana-mana pun tuan-tuan, walaupun orang tak tengok. Buat yang benda baik. Benda yang simple je tuan-tuan. Contoh kita sebutkan, kita pergi lalu satu sebatang jalan, tiba-tiba nampak kayu jatuh, kan? Kayu tu menghalang laluan, walaupun kayu yang kecil, tapi lah kena motor ni terbalik je, kan? Kita ambil dan kita ubah. Kebaikan tak? Kebaikan tuan-tuan. Apa orang tak nampak tapi kita buat. Kemungkinan ni saya sebut, bukanlah kata betul, saya tak tahu, Allah alam, ini atas kerja Tuhan. Kemungkinan itulah satu benda yang paling besarnya Allah timbang kebaikan di padang mahsyar nanti. Kita tak boleh baca apa kebaikan yang kita buat ni, kita tak boleh baca, walaupun dinisbahkan kita buat sekian-sekian pahala sekian-sekian, kita buat sekian-sekian pahala sekian-sekian, tapi kadang-kadang satu kebaikan yang kita pernah buat, walaupun nampak simple lah tuan-tuan, nampak satu ekor kucing ni dia nak mati dah, kita ambil bela dia, jaga, bagi makan whisky dan sebagainya, dia bela elok, alhamdulillah, dia besar-besar elok apa semua, dia tinggalkan kita. Kebaikan tak? Kebaikan yang kita tak nampak simple, tapi kemungkinan tuan-tuan di padang mahsyar habis dah tuan-tuan, Allah nilai kebaikan dia, tiba-tiba mai kucing ni yang kita pernah bela dia, yang jaga dia, datang di hadapan Allah, ya Allah, aku jadi saksi bahawa ketika mana aku hampir mati, dia lah yang bela aku, dia sekian-sekian. Dengan sebab itu Allah takdirkan kita masuk dalam syurga kerana satu kebaikan yang kecil. Nampak kecil, tapi jumlah rezeki Allah tu wallahu a'lam. Sebab tu dia sebut, jangan buat kebaikan tu duk kira-kira. Buatlah, walaupun sebesar zarah, walaupun kecil benda tu, tapi buat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-siakan siapa yang buat kebaikan di atas dunia ni, maka dia akan dikira dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata Allah, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, maka setelah 1 tahun berlalu semenjak Nabi Allah Yusuf memohon jawatan pemerintah, maka halnya raja itu memanggilnya. Kata Ibn Abbas, setelah setahun Nabi Allah Yusuf minta daripada peristiwa yang tadi kita baca tu, maka Nabi Allah Yusuf dipanggil oleh raja, oleh pemerintah. Maka apa yang berlaku? Maka dipanggilnya Nabi Allah Yusuf AS, dipakaikan akan ia akan mahkota, diserahkan akan pedang kepadanya, dipakaikan cincin melambangkan kebesaran di raja, lalu disiapkan tempat tidur daripada emas yang bertahtakan batu permata, dan seterusnya dilantik beliau menjadi ketua menteri ketika itu. Okay. Dan setengah riwayat menyebutkan apa? Dilucutkan juga jawatan Potifar. Potifar ni sebab tuan-tuan ingat tak? Suami Zulaikha, Sulaiman Zulaikha, kan? Zulaikha ni bukan nama yang asal lah, ada nama-nama, banyak nama dia ni, kan? Cuma riwayat menyebut gitu, kan? Yang lebih famous daripada kita duk main ni, nama dia Zulaikha. Maka dilucutkan jawatan Potifar, maka dilantik Nabi Allah Yusuf AS menjadi raja. Baik, kemudian dilantiklah Nabi Allah Yusuf menjadi pemerintah di Mesir, dan menjadilah pembentadbiran dan keadilan yang menyebabkan ia dicintai oleh seluruh rakyat. Nak azan dulu ke? Tafadhal masykur.
Pilih sikit insya-Allah. Baik, kemudian Yusuf memerintah negeri Mesir dengan menjalankan pemerintahan dan keadilan yang menyebabkan ia dicintai oleh seluruh rakyat. Maka diuruskan cara-cara memperbanyakkan makanan dengan sebaik-baiknya, pentadbiran dibinanya akan benteng-benteng. Ini kebijaksanaan Nabi Allah Yusuf. Dibuatnya benteng-benteng empangan dan rumah yang banyak di sana. Maka segala hasil tanaman-tanaman dikumpulkan pada tahun-tahun yang mewah, yang menghadapi ia akan kedatangan ke situasi sulit yang susah yang kemudian hari, maka dibelanjakan harta kerajaan dengan cara yang sepatutnya ketika tahun-tahun yang mewah supaya mudah negeri itu apabila kedatangan tahun-tahun yang susah. Maka dengan kebijaksanaan Nabi Allah Yusuf, negeri Mesir dikendalikan ia dengan sejahtera dan selamat. Ini kebijaksanaan Nabi Allah Yusuf AS, memberikan kebaikan kepada rakyat ataupun memberikan kesejahteraan kembali kepada rakyat walaupun ditimpa ujian yang cukup dahsyat yang Allah beri kepada mereka. Baik, kemudian yang terakhir, itu ayat yang terakhir kita sikit kita insya-Allah. Yang terakhir ayat yang ke-57 kata Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ajrul akhirah khairul lil ladzi amanu wa kanu yattaqun kata Allah. Dan sesungguhnya kata Allah wala ajrul akhir, sesungguhnya pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang alladzina amanu, orang yang beriman, wa kanu yattaqun, sedang mereka juga bersifat takwa. Sebab apa dia main pula ayat ni tuan-tuan? Sebab nak cerita pada kita bukan semata-mata kebendaan yang kita dapat atas dunia ini sebagai nikmat yang besar, tapi yang lebih besar apa dia? Nikmat yang berdapat di akhirat. Seperti mana kalau kita tengok dalam ayat Allah sebut banyak kan, yang di antaranya dalam surah Az-Zariyat kata Allah innama tu'adu lasadiq. Allah kata dijanjikan kepada kamu itu akan akhirat la sadiq kata Allah. Betul ya? Jangan duk risau, benda tu betul. Allah janji betul. Jangan duk risau. Kena ya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga dalam ayat ni Allah nak abang apa? Walaupun pada tadi kita tengok Nabi Allah Yusuf diberikan nikmat berbentuk duniaan lah, dapat pangkat, dapat kekayaan dan sebagainya, tapi Allah nak sebut tentang ni wala ajrul akhirah, tapi pahala akhirat itu lebih tinggi, lebih besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya nak apa? Ada orang yang susah kemudian dia senang dia tu dapat ke dunia dan juga dapat di akhirat. Ada orang yang susah kemudian susahan itu berpanjangan tetapi dia sabar, maka dia dapat tak dapat ke dunia, dapat di akhirat. Itu nak abang. Baik, kemudian huraian sikit tuan-tuan, maka pahala yang di akhirat kata Allah itulah balasan yang merupakan segala nikmat di akhirat itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah. Beriman dan takwa didudukkan, tak ada jodoh. Pahala tersebut lebih baik bagi mereka daripada pahala atau balasan mereka terima di dunia. Betapapun besarnya yang mereka perolehi, ini menjadi dalil bahawa balasan yang diterima oleh Nabi Allah Yusuf AS di akhirat nanti lebih besar daripada yang diterima di atas dunia. InsyaAllah tuan-tuan, itu yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf AS. InsyaAllah ada lagi perjalanan Nabi Allah Yusuf ni tak habis kita tuan-tuan. Pada yang ke depan insyaAllah akan berlaku lagi peristiwa-peristiwa yang amat menjadikan babak-babak penceritaan lagi dahsyat lah. Nanti kita akan bertemu pada ayat yang ke-58, apa yang berlaku daripada kesusahan yang ditimpakan Allah 7 tahun musim kemarau, yang bukan hanya kena di Mesir tapi di sekitar kawasan, termasuk penempatan Nabi Allah Yaqub. Nak abang apa? Adik-beradik dia pun pakat susah belakang. Kan, pakat susah. Nanti apa yang berlaku? Depa ni akan mai bertemu dengan Nabi Allah Yusuf AS. Mai macam mana? Dia ada cerita tentang tu. Insya-Allah nak tahu cerita kena mai sisi pengajian kita yang akan datang insya-Allah. Qulil haq, apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang kedaifan dan kelemah saya sendiri. Terima kasih atas perhatian dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan atas kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita untuk terus menjadi orang yang istiqamah, kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum akhir tuan-tuan, dua perkara. Satu, seperti mana saya bawa, ada tabung saya bawa tu tuan-tuan, memohon semangat tuan-tuan menyambung pengajian di OUM. Itu saya buat di Indonesia. Kemudian saya di Indonesia sebab berkaitan ada sekilas masalah dan sebagainya. Transfer kredit ke OUM, insya-Allah sekarang menyambung dengan OUM. Mohon semangat tuan-tuan lah, mana yang nak menyumbang boleh terus masukkan tabung saya tu insya-Allah.
Kemudian siapa yang nak buat zakat pendapatan, perniagaan simpanan, tuan-tuan boleh buat demikian. Sama ada jumpa saya bagi bayan ataupun masuk dalam nombor akaun yang tertera pada tabung, insya-Allah. Yang nak masuk tu, yang bayar zakat tu, mohon WhatsApp saya, ada nombor tuan-tuan, insya-Allah. Kita buat akad sikit, mudah-mudahan atas sumbangan tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala limpahkan rezeki yang melimpah roh dunia dan akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan atas sumbangan tuan-tuan ini Allah menjadikan tuan-tuan ini menjadikan ia pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan katsiran atas penyumbang-penyumbang. Mohon halal atas sumbangan tuan-tuan ataupun sesuatu tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, seperti mana yang saya bawa selalu lah, kita jus pada pemakanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada offer sikit tuan-tuan sebab kita nak habis stok, nak habiskan stok, sebab stok ni itu main sebelum Ramadan banyak kan. Jadi Ramadan dah Covid, tak jalan stok tu kan. Jadi kita bagi harga yang cukup istimewa, insya-Allah. Harga asal RM69 tuan-tuan. Harga kita bagi selalu RM65. Malam ni tuan-tuan, harga kita bagi satu kotak hanya RM50 saja. RM50. Ambil dua, 130, dapat gift satu kotak je, dapat 3 kotak kan. Apa kebaikan tuan-tuan yang kita kongsi? Dia daripada makanan sunnah, ada madu, ada kismis, gigi biloba, zafran, garam arabik. Banyaklah bahan yang sangat istimewa, baik untuk anak-anak seawal 2 tahun, dan untuk orang dewasa ni sangat baiklah. Kalau dia ada pening, dia ada masalah tak boleh tidur malam, dia ada masalah gangguan dan sebagainya, sebab kita dah bacakan ayat ruqyah secara karim dalam kita punya produk, insya-Allah. Try insya-Allah tuan-tuan, malam makan sekali sebelum nak tidur lagi, esok pagi makan, insya-Allah. Kalau yang selalu lapar sebagainya, nak diet, insya-Allah boleh try, insya-Allah. Ya, saya bentuk baik selalu, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan kebaikan. Siapa nak jumpa saya lagi, insya-Allah. Harga yang hari ni kita bagi satu pack ni hanya RM50. Ambil 2, 130, dapat gift pula satu kotak lagi. Yang 3 kotak dia dapat. Jumpa saya, insya-Allah tuan-tuan. Kita akhirnya sedikit bacaan doa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami yang telah lalu ya Allah, dosa kami yang sekarang ini ya Allah, dan dosa kami akan datang ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Kami sayang dan kasih akan keduanya Allah. Jadikan mereka di kalangan orang yang saleh dan salehah. Panjangkan umur akan keduanya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jika di kalangan kami ada ibu dan ayah telah pergi meninggalkan dunia ini ya Allah, berilah lapang berkuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman syurga. Permudahkan urusan mereka di sana ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami dan zuriat kami dan anak cucu-cucu kami di kalangan orang yang saleh dan saleh ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami dan zuriat kami dan anak cucu kami, isteri kami yang saleh di kalangan orang-orang yang alim, orang yang saleh dan salihah, orang yang berikan rahmat berpanjangan dunia dan juga akhirat ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, limpahkan kepada kami kan rezeki-rezeki yang melimpah ruah dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, lindungilah kami daripada kesusahan ya Allah. Jauhkan kami daripada kegusaran ya Allah. Jadikan kami orang yang tenang dan bahagia ya Allah. Jadikan kami yang terlindung daripada kejahatan jin, jahat manusia dan jin ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami bermohon padamu ya Allah. Jadikan kami di kalangan yang Engkau berikan hati yang istiqamah dan terus melakukan ibadah kepadamu ya Allah. Kekalkan iman di dada kami ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami di kalangan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para rasul ya Allah, pada para salihin siddiqin wasyuhada wassalihin ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, perkenankan doa dan hajat kami ini ya Allah. Perkenankan doa dan hajat kami ini ya Allah. Perkenankan doa dan hajat kami ini ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Da'u fi subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.